Okay. Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi sekali pada minggu ni. Hari ni kita sambung pelajaran kita di mana dia berhenti? Points remember ya? Yes. Points remember. Okay. Silakan Haji Rahman. Points to remember. In this lesson, we learn the following. One, we have learned the negative particle used with the madi is ma, and that used with the mudari is la. Example, madarastu, madarastul lughatal isbaniyata. I did not study Spanish. La a'rifu raqma hatifihi. I don't know his telephone number. So, faham Ya. So, ma kita guna dengan fi'il madhi. La kita guna dengan fi'il mudhari'. Present tense. Ya. Present tense. Soalan tak? So, ini fi'il jumlah apa ni? Darastu ni verb kan? Verb is isim is apa? Jumlah apa? Ya, jumlah fi'liyah. Fi'liyah. Mana dia punya fi'il dia mana? Fi'il dia. Verb dia, verb. Verb dia. Darastu. Darastu. Fa'il ni mana? Fa'il dia. Fa'il ni fa'il ni domir dia kan? Domir tu. Tu maksud dia? I lah. Saya. Saya. Lughatul Arab Isbaniyah ni apa ni? Mana dia? Lughatul Isbaniyah. Lughatul tu language. Inilah dia, ini apa jenis ni? Ini Lughatul. Ya, kita ada verb, ada dua. Ya. Ini itu apa? Mudah lagi. Bukan. Sorry. Al-lughatul is the khabar. Bukan. Ini jumlah fi'liyah. Madarastu al-lughatul. Kenapa? Tadi jumlah fi'liyah dia apa ya? Saya letak jumlah JFK jumlah fi'liyah ya. Jumlah fi'liyah. Nak bagi short formula jumlah fi'liyah consists of a verb, object, dengan dua objek dengan syibih jumlah. So kita dah kata darastu dia punya verb, fi'il dia, fa'il dia, dua dia dalam domain mutasil. So lughatul Isbaniyah apa dia? Objek. Objek kan. Lughatul objek, Isbaniyah apa dia? Isbaniyah. Yes, it's part of object. Tapi apa dia punya classification? Apa classification dia? Dia ini lughatul, okeylah sebab dia objek, sebab dia mansub. Yang dia pun mansub. Tapi kenapa dia, sebab apa dia mansub? Apa this word ni? Dia bukan mudah lahir. Bukan mudah lahir, dia mudah dia tak ada al. Mudah lahir mesti tanda bawah. Apa CP apa jumlah dia? Kan, jumlah harfu jar, preposition. Salma? Na'tu. Sifat ya? Sifat. Adjektif ya? Adjektif tu logah. Ya? Sifat ya? Sifat bentuk logah. Sifat apa? Logah apa? Isbaniyah ya? Spanish. Na'tu. Na'tu mesti follow man'ud.
Dia kena follow apa yang dia describe ya. Man'ut dia lorata, so sifah mesti mansub jugalah, mesti ada al. Kalau tak ada al, katakan loratan, yang dia panggil isbaniatan. Dia kena ikut. Ya. Dia tak lagi kalau loratu, al-loratu, dia pun al-isbaniatu. Dia ikut al-man'ut, ikut yang mausuf ya. Sifah ataupun na'tu ikut man'ut ataupun mausuf. Okey? Sifat ya. Kita ingat sifat follows the apa yang describe, the mausuf ya. Sifat ni manut apa? Adjective, adjective. Adjektif. Bahasa Melayu apa adjective? Adjektif apa dia? Saya pun tak pastilah. Adjektif. Salma tahu. Tak tahu. Sifat lah, sifat. Sifat. Bahasa Melayu sifat lah kan. Macam apa lelaki kurus. Kurus tu sifat lah. Rajulun apa kurus apa saya pun lupa kurus. Apa lelaki gemuk lah. Rajulun saminun ya. Fat man, a fat man. Sebab tu rajulun saminun. Atau tawilun tu. Tawilun tu tinggi kan? Tinggi. Rajulun tawilun. Rajulun a man, tawilun, a tall man, tawilun. So is a tall man. Ni kurus jarang pakai. ini apa nama ni ialah ini sifat dia apa dia punya mausuf dia rajul, yang sifat dia tawil. Ni lun sebab dia inilah marfu'. Soalan tu kena marfu' lah sebab dia tanwin jugalah, sebab dia pun tanwin. So a tall man. Ni ayat tak complete lah. A tall man. Apa dia a tall man? Katakan nak kata this is a tall man. Haza rajulun tawilun. This is a tall man. Haza dia mubtada, rajulun khabar, tawil sifah pada khabar. Kan? Ya. This is a tall man. Haza rajulun tawilun. So this is isim jumlah ismiyah. Mubtada isim, khabar pun isim ya. So this is a tall man. Rajulun khabar, tawilun sifat pada rajul. Okay. So yang ni la untuk fi'il mudhari' kan. So yang ni fi'il dia inilah kan fi'il mudhari'. A'rifu. Fa'il dia mana fa'il dia? Fa'il dia. La a'rifu. I Ana kan sebab kan dimulai dengan ni kan. A'rifu so saya lah. Kalau kami nahnu. Nas Na'rifu. La na'rifu rakma hatifihi. We do not know his telephone number ya. Kalau dia lelaki huwa. Kalau dia yang na'rifu ya. Okey. Okey Salma. Ada lagi tak soalan? Yang ni rakmah hatifihi. Rakmah hatifi ni apa? Ini dia punya rakmah sebab maf'ulun bih lah, sebab dia mansub kan. Dan atas hatifi tanda bawah ni apa ni?
Raqma is Raqma is the object kan. maf'ul bih, objek dia. Only Hmm. Hatifi ni dia ni khabar. Inilah tak bukan khabar. Ini Dia punya ada nak tu. bukan. Tu kena ikut tanda baris kena sama. Kalau tak. Ini tanda bawah. Kenapa dia tanda bawah? Raqmah Mana hatifi. saraf? Mana bina saraf? Bukan. Mamun saraf dia tak ada kasrah. Oh. Hatifi. Number. Salma? Mudhaf ilahi. Raqmah mudhaf, hatifi mudhaf ilahi. Itu ada satu lagi idhafah. Hatifi also mudhaf, hi mudhaf ilahi untuk hatif. Ada dua idhafah sini ya. Mana nak? So Raqmah dengan hatifi satu idhafah. Mudhaf ilahi. Ini mudhaf ilahi. The same time lepas tu dia jadi mudhaf pula. Yang hi mudhaf ilahi untuk hatif. Okay. Kalau dia tulis tu ar-Raqmah, apa dia? dia boleh berlaku. Kalau macam mana? La a'rifu al-Raqmah. Al-Raqmah. I do not know the number. Itulah. I do not know the number. Itu je lah. Mana dia? The number je kan? Dia I objek do not know the number. Dia jadi objek je lah kan? Dia objek lah. Ini pun objek. Semua ni objek. Raqmah hatifihi is the object. Tapi dalam objek ni, this is the mudhaf. Yang ni mudhaf ilahi. Dan ada mudhaf ilahi. Yang ni pun al-lughat al-isbaniyah is the object. But the object consists of dua benda. Dua perkataan. Satu is mausuf. Satu lagi sifah. Ya. So yang ni objek dia consists of dua perkataan, which is idafah lah. Raqmah dengan hatifi. Itu satu idafah. Hatifi dengan hi. But his phone ya. Jadi his telephone number. Okay. Ada soalan? Okay, ni Salma baca yang ni lah. Salma baca next paragraph. Now we learn that the negative particle used with the future tense is lan. The particle is like an. And so the mudhari' following it is mansub. So lepas lan tu mansub lah. Contoh. Sa'azhabu ila Riyadi ghadan. I'll go to Riyadh tomorrow. Lan ashaba ila Riyadi ghadan. Not. I will not go to Riyadh tomorrow. Note that when lan is used, the particle is futurity. The particle of futurity. The particle of futurity sa is omitted. Tengok Yang ni kita mula ayat tu sa azhabu, I will go. Sebab ni sa menunjukkan future, will lah kan. Yang ni azhabu, I go.
terletak sa, I will go. Ya. Okey. Dalam jumlah ni, ini jumlah apa ni? Sa'asabu. Sa'asabu ila Riyadh ghadan. Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. So dalam jumlah ni fi'liyah ni ada mana fi'il dia? Fi'il dia apa di azhabu. Azhabu is a fi'il dia. Fa'il dia? Fa'il dia bu. Apa ni ana. I. Okay. Fa'il dia ana. Dia ada ni tak? Ada maf'ul bih tak? Ila riyadi. Tak ada. Dia Ada. sifu jumlah. Dia sibir jumlah ya, which is sibir jumlah, which is apa? Jar kan preposition dengan ila. Ila harfu jar, riyadi is the isim majrur ya. Yes. Ghadan is the zaman ya. Zarf zaman which is part also sibir jumlah lah plus sibir satu. Yes. Jadi tomorrow ya. Sibir jumlah tu apa je? Sibir jumlah tu apa? Sibir jumlah consists of dia sibir jumlah equals to jumlah is apa sentence ayat. Ayat. So bila dia ayat dia banyak lah. Sibir jumlah maksud dia seakan ayat ya, seakan ayat. Macam ayat. Looks like ayat ya. And then it consists of preposition, harfu jar plus dia punya isim majrur lah ya. Isim majrur ataupun zaraf. Ini aja zaraf. Zaman tadi apa dia? Zaraf zaman ataupun zaraf makan. Zaraf. Mungkin my problem sekarang ni is to categorize apa jenis ayat. Ini sebab nak ajar nahu je lah. Kalau tak tahu tak apa. So harfu jar sibir jumlah is harfu jar plus isim majrur. Ini ila harfu jar, riyad isim majrur. Ya. Zaraf zaman dia ghadan. Ya. Sebab dia indicate masa ya. So besok ada masa lah ya. Related with time. So azhabu fi'il mudhari' nak jadikan future dia tak sa. So kalau negatif kita guna lan. Bila lan fi'il mudhari' jadi mansub. Tapi sa kita buang. Ya, sebab lan menunjukkan future ya. So will not. Lan maksudnya will not. Kalau tak abadan, that means I will never lah ya. Lan azhaba ila Riyadh abadan. I will never go to Riyadh. Itu dah kira dah. Yalah. Abadan is selama-lama lah. Never lah maksud dia. Soalan? Okay. Baca the next ni para penjeraman. As with an. Okay. As with an, the noun is omitted from tashabina, tashabuna, and yashabuna when lan is used with this form. The two forms, tashabna and tashabna,
Yazhabna and tazhabna remain unchanged. Example, ya Aminatul alan tazhabi ila al-ta'ifi fi utlatil sofi. Saifi. Oh Amina, will you not go to Taif during the summer holidays? Okay, so ini bila tazhabi dia hilang nun dia, ya. Kalau anti dia hilang nun, ya. Yazhabna, siapa fa'il dia? Yazhabna. Siapa fa'il dia? Antuna. No. Yazhabna. Oh, hunna. Hunna. Kalau ya mesti third person, ya. So, hunna, ya. Kalau tazhabna, antum. Bukan. Antum tazhabun. Tazhabna. Antuna. Antunna, ya. Antunna. So, hunna dengan antunna, fi'il mudhari' dia unchange, ya. Mabni, ya. Dia tak tukar. So, dua fa'il dalam fi'il mudhari' dia tak berubah. Fi'il mudhari' selalu berubah except hunna dengan antunna punya fa'il. Ya. Kalau tashabuna, siapa dia punya fa'il? Tashabuna. Antum. Antum. Okay. You all. You all. Kalau yazhabuna? Yazhabuna. Hum. Nak ingat senang ya. Kalau ya, selalunya third person, ya. So kalau waw nun, untuk ramai lah. So jadi home lah, ya. Yazhabu, tak ada waw nun, is huwa. Hiya lain sikit lah. Hiya dengan ta, ya. Tashabu. Hiya sama dengan anta. Yang ni yazhabna, kita tahu ya mesti third person which is huwa ataupun hiya lah. Sebab ada nun kat belakang, dia mesti know that this hunna. Yang ni ta sebab second person, ada nun sini jadi antunna. Sebab menunjukkan nun untuk ramai, ya. Ini waw nun untuk ramai, untuk lelaki. Ya nun, ini untuk anti. Okey, satu lagi. Ya akhwatu. Alan tadrusna al-lughatal Turkiyata fil amil muqbili. Oh sister, will you not study Turkish next year? So, will not, kan? Alan tadrusna. Dia tak ubah, dia tak hilang nun dia. Yang lain dia hilang nun, tapi di situ dia tak hilang nun, ya. So, tengok ayat ni. Alan tazhabi ila ta'ifi fi utlatil saifi. Cuba classify dia punya ni. Tazhabi fi'il, kan? Betul tak? Fa'il dia siapa? Fa'il dia tazhabi, ya. Tazhabi. Fi'il dia is tazhabi.
Tashabi ni anti. Dia punya fi'il dia anti ya. Anti. Itu dia punya tu, lepas tu ila ta'ifi. Ila hafuja. Hafuja dengan isim majrur. Isim majrul. Ta'if isim majrur lah. Ta'if isim majrul. So this two word apa nama dia? This two word jadi apa tadi? Syibih jumlah ya. Syibih jumlah. Syibih jumlah. Itu ada satu lagi. Fi itu apa? Hafuja lagi. Hafuja lagi. So jadi fi utlati is dia punya utlati saif. Utlati saif dia punya isim majrur ya. So dia ada dua syibih jumlah sini plus syibih jumlah satu lagi. Ya. Tapi syibih jumlah yang second one ni fi hafujar utlati saif dia punya isim majrur. Tapi yang ni utlati bila tak ada a jadi apa? Kalau tak ada al jadi apa? Mudah. Mudhaf. Ini tanda bawah jadi apa? Mudhaf ilahi. Mudhaf ilahi ya. So you have dua syibih jumlah sini. Ila ta'ifi fi utlati saifi dalam, tapi satu lagi yang syibih jumlah tu ada idhafah ya. Utlah mudhaf, saifi mudhaf ilahi. Ni mudhaf tanda bawah sebab ada fi kan. So, lepas huruf jar mesti tanda bawah. Ila ta'ifi ya, tanda bawah. Fil okey, yang ni ni pula apa dia? Fi'il dia apa? Alan tashabu. Tadrusna. Tadrusna. Study ya. So dia punya fi'il tadrusna kan? Tadrusna. So, dia punya fa'il mana? Dia punya fa'il dia fa'il dia. Dua dia, siapa dua dia? Di dalam fi'il tu sekali. Dua. Apa dia? Husna Antuna. Antunna ya. Antuna. Lepas tu? Lepas tu campur apa? Campur al-lughatu. Al-lughatal sebab dia al-lughatal al-turkiyata. Itu punya maf'ulun bih ya. Maf'ulun bih. Maf'ulun bih dia. Maf'ulun bih al-lughatal turkiyata. Sebab al-lughah is dia punya mausuf, turkiyata apa dia? Turkiyata dia punya apa? Sifat dia kan. Sifat dah. Sifat. Apa dia? Makhluk. Sifat. Kalau kata mausuf, ini punya benda yang didescribe. Turkiyah ada sifat pada lughah ya. Sebab tu dia sama lughata al-lughata al-Turkiyah. Ya. So data juga. Lepas tu follow dengan fil amil muqbil. Apa? Hafuja. Sifat jumlah lah ya. Sifat jumlah. Sebab ada hafuja. The whole thing. Fil amil muqbil. Itu is isim majrur. Yang ni muqbil apa tanda bawah. So apa maksud dia ni? Dia punya isim majrur dia ada dua ya. Satu ami, satu al-muqbili. So yang ni apa dia? Al-ami. Al-ami apa dia? Al-ami apa ni? Al-ami.
Ni bukan suri jumlah. Yalah syibih jumlah. Syibih jumlah dia sebab ada harfu jar dengan al-ami. Al-ami ni maf'ul bih. Kan. Salmah apa dia ni? Idofah. Mana ambil idafah lah. Ada al. So this is al-muqbil apa dia al-muqbil? Apa di zaraf zaman? Bukan. Yalah zaman. Tapi dia in this case dia bukannya zaman. Yang ni sifah. Ini sifah. Muqbil sifah na'tu. Ini mausuf. Mausul. So this is mausuf, benda yang dia kena describe. Sifat dia. Sifat pada am. Muqbil tahun depan. The next ya. So sebab dia fil ami, sebab dia lepas ni mesti tanda bawah. Yang ni sifah kena follow mausuf. Kalau dia tanda bawah, tanda bawah lah. Bila ada al, dia ada al. So nak tahu idhafah, dia tak ada al. Macam ni utlatis saif. This is idhafah. Sebab dia tak ada al. Ni bila ada al, macam ni ada al. Yang ni maksud dia ni mausuf, ni sifah. Ini mausuf, ini sifah. Mausuf tu apa? Benda yang kena describe. Turki is the sifat untuk lorah. Muqbil sifat untuk am. Itu nama dia mausuf ya. Kalau kita guna sifah, ni mausuf. Kalau kita guna na'tu, man'ud. Nak ingat sifah ni ataupun na'tu, dia follow apa the word before it. The word before it ada al, kalau dia tanda atas, dia pun tanda atas. Dia tanda bawah, dia pun tanda bawah. Dia tanda depan, dia pun tanda depan. Dia mesti ikut. Kalau tak ada al, dia pun tak ada al. Ini kalau dia marfu', dia pun marfu'. Julun tawilun kan. So, tu mausuf dengan sifah. Kan ya. Contoh tadi, haza rajulun tawilun. Ni rajulun mausuf, tawilun sifah. Sifah mesti follow mausuf. Tak ada al, dia tak ada al. Kalau dia dhammah, marfu' tanda depan, itu pun tanda depan. Okey. Itu sifah. Dan karakteristik of a sifah. So dalam ayat ni ada verb, ada fa'il, ada maf'ulun bih, ada syibih jumlah. Ada 4 semua ya. Jumlah fi'liyah dalam ni. So jumlah fi'liyah dalam ni ada verb, ada ada objek, which is lughatul Turkiyah, objek dia. Dan ada syibih jumlah. Syibih jumlah dia fil amil muqbil. So 4 komponen ada dalam jumlah fi'liyah ni ya. Kadang-kadang ada objek, tak ada syibih jumlah. Kadang tak ada objek, ada syibih jumlah ya. So this is the komponen. Tak semesti semua ada, tapi kalau ada semua ni ada. Kalau tak ada, kadang verb dengan 2 saja. Ya. Macam qala, dia telah bercakap. That is satu jumlah fi'liyah. Tapi dah cukup dah tu sebab dah ada complete sentence kan, dia telah bercakap. 2 dengan verb ya. 2 perkataan je. Satu perkataan je, qala. 2 dia dalam itulah, dalam fi'il tu kan. Yang fa'il dalam fi'il tu sebab dhamir mustatir.
Yang kalau fa'il dia dekat luar, mesti tanda depan. Qala Muhammadun. Muhammad telah berkata. Dia kena Muhammadun lah sebab dia fa'il dia kena tanda depan. Okay. So kalau ingat ni, this is the 4 komponen yang dalam tu. Kadang dia banyak lah. Dia kadang sampai 2 sibih jumlah tu jumpa ni kan. Inilah ta'ifi, fi'il selesai kena 2 sibih jumlah. Ya, ayat panjang dia tak kisahlah. But kalau tak ingat ni tak apa, tapi I just want to show you that bila kita baca tu, atau bila baca Quran pun kita boleh follow lah, yang ni sebab bila ada verb mesti ada dia punya 2, mesti ada yang ada tak objek. Kalau tak ada objek, that means that verb tak ada objek lah. Yang itu ada harfu jar, ni ada sibih jumlah lepas tu kan. Baca ayat Quran tu. Dan sudah tu kalau ayat Quran ada dia punya bawah bagi literal translation for each word, and then bila does not make sense, tapi kita tahu kaedah dia, kita tahu lah macam apa maksud dia lepas tu kan. Nampak tak? Nampak. Alhamdulillah. Okey, kalau tak ada soalan tak? Ya, Rahman? Computation saya ni lambat sikit lah. Okey. Tak apa, Saya faham tapi tak apalah. saya Kena rajin tulis. Sambil tu tulis dalam nota, buku nota. Okay. Alright. Next one. Salma. Nombor 2. Lan ashrobal hamra abadan. I will never drink wine. The word abadan is used to emphasize a negative word in the future. So kalau ni abadan kita negatif lah. Kenapa dia 2 kali Yalah, yang ni pun negatif kan. Lan pun negatif untuk future juga. Abadan ni menunjukkan yang nak emphasize. Nak emphasize lah. Emphasize tak apa kan? Maksudnya never lah. Kalau ni, kalau lan, I will not. Ya. Kalau lan ashrabal khamra, I will not drink wine. Yang ni, lan ashrabal khamra abadan, I will never drink wine. Beza ya. I will not drink wine kalau tak ada abadan. Bila ada abadan, jadi never ya. Nak emphasize tidak tu lah. Nak emphasize tidak tu. Kalau kategori ayat tadi macam Haji buat tadi. Kategori ini ayat fi'li ni jumlah fi'li. Dia ashraba fi'il. Lepas tu dua-duanya I. Khamra is dia. Mahulum B. Mahulum B objek dia. Ada objek dia. So dia punya abadan is the sebab dia harf. Dia harf. Dia huruf ya. Huruf untuk apa? Itu harf. Abadan tu dalam harf. Sebab nak emphasize nak emphasize lan tu lah kan. So dia verb, dia ada 2 je. Verb dengan 3 lah. 2 dengan objek. Dua dia saya lah ya. Objek dia al-khamra. Abadan is just to describe, nak emphasize lan tu.
nak emphasize dia punya tidak tu. Dia kira huruf, dia bukannya isim ataupun ni, it's just huruf harf untuk emphasize lan. Lan pun is harf lan harf lafi. Ni boleh I do not know the category ni. Dia punya nak kalimah saya tak sure apa dia. But it's used to emphasize untuk guna untuk dengan lan lah. Kalau nak kata never tu kita guna abadan. Itu guna untuk lan sajalah. Tapi kadang yang ni katakan pasal negative verb in the past dia guna qad, ya. Ma ra'aituhu qad, I never saw him, ya. Tapi dalam spoken dia kadang lam pun guna untuk abadan jugalah. Oh, kalau cakap dia guna je. Dia gunakan lam juga. Lam untuk negatif kan, lam kan. Lam is in the past. Tapi dia still guna abadan lah. Ini lan. Kalau lam dalam dia pun dia guna abadan juga. Because semalam saya tengok cerita Umar Al-Mukhtar kan, Lion and Desert dalam bahasa Arab. Dia kata lam, dia guna lam lepas tu abadan. So dia masih lam past tense tapi dia still use abadan. Tengok lagi if you siapa ada masa over the weekend ke tak ada ni, tengok cerita Umar Faruq dalam bahasa Arab best juga. Yalah, kalau yang tu kalau tak sure makna dia tengok dalam ada subtitle. Tak ada, tu yang masalahnya. For you guys be a bit difficult lah, tapi nak senang tu you tengok cerita yang dalam bahasa Inggeris je, lepas tu tengok part dalam bahasa Arab dia. Yang bolehlah follow. Okay, lagi sambung. Example. Here are some more examples. Lan aktuba ilaihi abadan. I will never write to him. So yang ni jumlah fi'liyah ni apa dia? Consist of apa dia? Jumlah fi'liyah yang ni jumlah fi'liyah consist of verb, dua yang objek je. Yang ni apa consist of apa lah? Verb, dua, ilaihi apa ni sifu jumlah apa? Sibih jumlah ya. Sifu jumlah. Sibih jumlah. Alaihi Sibih jumlah dia. Sifu jumlah. Shibhu jumlah lah. Tapi senang sibih jumlah lah. Sibhu jumlah kalau cakap tu. Ya, tapi orang sebab malas sebut hu tu dia sebut sibih lah ya. Sibih jumlah ya. Sibh jumlah. Shibhu jumlah. Shibhu jumlah. Okay. Satu lagi. Inna luataka sa'batun jiddan. Lan ada rusa abadan. Lan adrusaha abadan. Your language is very difficult.
I will never study it. Okay. Inna lughataka sa'batun jiddan, jumlah apa ni? Lughat jumlah fi'liyah. Mana fi'il dia? Fi'liyah pula. Jumlah ismiyah, sorry. Jumlah ismiyah. Yes. Mana? Inna. Inna, okay. Yang ni apa dia? Lughataka apa dia? Lughata tu luar language lah. Yalah, kalau jumlah ismiyah. Ka is language lah, your language. Kalau jumlah ismiyah consist of what? Mubtada dengan khabar. Kalau ni mana satu dia punya mubtada dia? Dia tak ada mubtada lah, bila sambung, bila masuk inna, mubtada hilang ya. Bila masuk inna, mubtada jadi isim inna. Jadi tak ada mubtada sini, terus khabar. Dia tukar ada mubtada. Dia ada mubtada tu, tapi sebab ada masukkan inna, dia punya terminologi tu berubah. Mubtada becomes isim inna. Dia berubah sebab dia mubtada sepatutnya marfu'. Ya. Dia sebab dia bukannya marfu', dia jadi isim inna. Isim inna is always mansub, ya. Lughata, sebab dia ada tanda atas. Sebab dia isim inna, dia mansub. Jadi khabar jadi khabar inna. Khabar inna apa dia? Marfu'. Marfu'. Ni marfu' lah ya. Jiddan nak describe lah. Susah. Sangatlah ya. Very ya. Just ni huruf lah ya. Describe dia punya Sa'bah ni lah. Ini saya tak tahu apa terminologi dia. So yang ni jumlah ismiyah. So yang ni isim inna, ini khabar inna. Isim inna ada dua perkataan kan? Yes. Mudhaf ilahi. Mudhaf dengan domir. Ka. Mudhaf ilahi. Ka mudhaf ilahi. Nah, ini tak ada bawah because domain dia masuk mabni yang dia tak berubah ya. Ya. So next ayat ni apa? Jumlah apa ni? Itu fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Saya adrus, I will never learn. Dia punya study. Dia adusa. Mail dia. I will study lah. I will never study. I study. Abadah tu never kan? Yes. So dalam jumlah fi'liyah ni ada apa dia? Dalam itu ada fi'il. Lepas tu ada fa'il. Then ada adrusu. Mahu lebih tak ada. Dua je. Jumlah. Ha tu apa ha? Ya. Ha tu mahu lebih. Itu mahu lebih lah ya. Yes, mahu lebih. Itu je lah. Yes. Abadah is half. So ada tiga ya. Half dia punya mahu lebih. Lebih domel lah ya. Ha ni refers to language. Language. Okay. I will never learn it. It is it tu kan. I will never study it. So it ni refers to lugha. Okay, last one. To emphasize a negative word in the past, qad to is used. Example, ma ra'aituhu qad. I never saw him. Ra'aituhu tu fi'il madi kan? Fi'il madi. Ma pun
pakai dengan fi'il madi kan? Ma pakai fi'il madi. Ha. Kalau lam kita pakai dengan fi'il mudhari'. Direct. I think sebablah kalau lam sebab tu lam kena pakai abadan jugalah. Sebab abadan ni selalu disebut dengan mudhari'. Sebab semalam tengok tu lam yaf'al. Dia pakai abadah juga. Abadan. Lam yaf'al walaupun negative verb tapi sebab in the past tapi disebab dia mudhari' kot. Sebab lam is also mudhari' sebab tu dia pakai abadan saya rasa lah. Yang ni saya tak sampai that condition tu lam kan. Lam he did not macam lam yaktubu kan. Lam yaktubu ilaihi. Contohnya he did not write to him lam yaktubu lam yaktub lam yaktub sebab dia lam sebab dia jadi majzum lah ilahi. Yes. He did not write to him kan. Ini he did not write to him. Untuk he never wrote to him. He becomes lam yaktub ilaihi abadan. He never wrote to him. Ni he did not write to him. He never wrote to him. Never wrote. Yeah. Rasa abadan is always used dengan fi'il mudhari' walaupun in the negative juga walaupun in the past. But past negative verb in the past before mudhari' lah Yang ni past negative verb in the past bila guna ma. Tapi kalau guna lam dia mudhari'. Dan kita guna abadan jugalah. Bahasa semalam dia cakap semua bahasa fusha tau. Sebelum dia notice lain sikit yang tu. Okeylah. So kaedah dia saya rasa kaedah dia lam walaupun in the past, negative verb in the past, tapi sebab dia mudhari' kita guna abadan. Okey, ada soalan? So bila baca Quran tu cuba tengok dia punya composition daripada ayat kan. So at least saya nak tekankan sebab ni sebab bila kita selalu baca and then bila lama kita nampak pattern dia kan. So and then kita boleh compose an ayat ataupun mudah memahami ayat tu kan. Yeah. Sebab jumlah ismiyah ada jumlah ismiyah ada dua lah kan. Dia ada banyak form lah jumlah ismiyah. Dia punya tu jumlah ismiyah jumlah ismiyah is only mubtada dengan khabar kan? Dengan khabar. Mubtada dia mungkin jadi isim dan khabar dia isim juga. And khabar dia the specialty of khabar it can become is either jumlah ismiyah or jumlah fi'liyah or isim So jumlah ismiyah dia sibuk jumlah jugalah. So dia ada empat function empat jenis khabar. We have khabar can become khabar dia ada khabar can be isim ikut isim atau syibih jumlah which is jar majrur ataupun jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Khabar ada empat jenis. Ada isim which is a noun. We have syibih jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Itu khabar.
Jumlah ismiyah ada dua lah. Mubtada dan khabar. Mubtada is always isim lah ya. Mubtada isim, khabar ada isim saja. Lagi dua keadaan macam rajulun tawilun kan. So tak, itu tak, rajulun tawilun is just khabar lagi lah sebab dia apa nama mausul dengan sifat kan. Haza mubtada, rajulun tawilun is khabar. Yang kedua ni marfu' ya. Mubtada marfu', khabar pun marfu'. Tapi kalau dia sifat jumlah, kena ikut sifat jumlah lah punya i'rab dia ya. Jumlah fi'liyah kena ikut jumlah fi'liyah punya composition pula ya. Kalau jumlah ismiyah, kita tengok jumlah ismiyah yang composition pula. Okay. So hopefully selamat apa mencuba recognize the words dalam Al-Quran lah ya. Sambil membaca tu cubalah faham dia punya ni ya. Dia punya sentence construction tu. Faham definition dia dah okay. Nak segregate kan, is it apa khabar ke? Semua ni kita dah belajar jumlah ismiyah, kita dah belajar before kan. Kita dah belajar dah dulu semua ni. Kena revise balik lah yang lesson-lesson sebelum ni. Dia tunjuk dengan khabar yang selalu isim ni lah, pendek-pendek kan. Sekarang kita dah mula masuk yang panjang-panjang ni kan. Dia jumlah ismiyah ni kan. Dia masih sebab dia inna dia berubah lah. Mubtada becomes isim inna. Khabar jadi khabar inna. Yang manut nak tu semua tu itu sifah sifah just to describe the mausuf lah. Ya. Sifah kita tahu is sifah dia follow mausuf ya. Sifah nak kenal sifah macam ni lah. Dia ikut dia punya mausuf. Ini al-lughata, al-isbaniyata. Maknanya ada al, ini ada al, tanda atas, tanda atas. Ya. Yang ni pun sifah. Ini sifah. Sebab dia ada al, ini ada al, tanda bawah, ini tanda bawah. So, ini sifah pada al-am. Ini sebab harfu jar, ini tanda bawah, bukan ini jar wa majruh lah ya. Ini idhafah lah sebab dia tak ada an. Okey. Ni al-lughah al-Turkiyah, ni sifah, ini mausuf. Okay. Ada soalan lain? Kalau tak ada, kita tutup sini lah. Yeah. Kalau tak ada soalan, kita tutup lah. Okay. Okey, tutup tasbih kafarah. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. So